أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli Jawatan Kuasa Surau Pendiri Jemaat Nur Ramadan, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah SWT kerana malam ini Allah izinkan kita untuk berada di dalam surau yang mulia ini. Sama-sama kita berada di dalam taman-taman syurga di dunia. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita syurga yang sebenarnya nanti di akhirat. Karena kita hidup ni ada dua alam, sekurang-kurangnya dua alam. Sebenarnya ada 5 alam, tapi malam ni saya nak sebut 2 alam je, iaitu dunia dan akhirat. Sekarang kita berada dalam dunia. Tak lama lagi, lambat laun kita akan berada dalam satu alam yang lain, namanya akhirat. Keadaan kita di akhirat bergantung daripada apa yang kita buat dalam dunia. Pertama, akidah kita. Kalau betul akidah kita, nanti kita akan selamat dalam kehidupan di akhirat. Kedua, ibadah kita. Ibadah kita kena ada 3 perkara. Yang pertama, cukup. Yang kedua, betul. Yang ketiga, ikhlas. Kalau ada ketiga-tiga tu, baru diterima oleh Allah darinya dan dapat ganjaran pahala darinya. Kemudian akhlak kita. Akhlak kita mesti akhlak mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu Allah pun puji akhlak bagi dia. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, kata Allah. Sesungguhnya kamu memiliki akhlak yang sangat mulia, sangat tinggi, sangat hebat akhlak kamu, ya. Macam mana akhlak Nabi itu? Ditanya kepada Aisyah. Wahai Aisyah, macam mana akhlak Nabi Muhammad tu? Kerana Aisyah tu isteri, dia tahulah. Apa kata Aisyah? Kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi itu adalah akhlak Al-Quranul Karim. Ini yang nak kita contohi, ini yang nak kita ikut, ini yang nak kita jadikan suri tauladan. Mudah-mudahan kita pun memiliki akhlak seperti itu. Bila ada ketiga-tiga ni, garanti dapat syurga, ya? Garanti. Wallazina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka itulah sesiapa dan orang-orang yang beriman dengan amal soleh, mereka itulah orang-orang yang dijanjikan kepada mereka syurga-syurga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, forever and ever and ever and ever and ever and ever and ever, tak berhenti sampai bila-bila. Kita kalau dapat masuk syurga, tuan-tuan dan puan-puan, tak ada keluar-keluar lagi tau. Kekal selama-lamanya. Kalau masuk neraka, ada orang yang kekal, ada orang yang tak kekal. Yang kafir, yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka akan kekal dalam neraka. Wallazina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang kufur dan ingkar dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka, kekal mereka di dalamnya selama
lamanya juga. Ya. Itu kalau masuk neraka, orang kafir kekal. Orang yang tak kafir, yang ada iman, walaupun ada sebesar biji sawi imannya, dia tidak kekal dalam neraka. Bila dah habis dosanya, maka dia akan dikeluarkan dari neraka dan masuklah ke dalam syurga. Dapat nikmat-nikmatnya apa yang diperuntukkan oleh orang-orang yang dapat syurga. Ya. Siapa nak katakan? Siapa nak yang ni? Tak ngapalah ustaz, masuk neraka dulu, lah-lahnya masuk juga syurga. Siapa nak angkat tangan? I want to see this person. Munafik keluar juga daripada neraka. Munafik, itu kafir lah tu. Orang kafir ada 4 jenis kafir. Tapi kita tahu dia sembahyang ke, dia macam Dia sembahyang juga, tapi ikhlas ke tak? tahu lah. Mana pula tak tahu pula. Kalau dia betul-betul munafik, mana nak katakan dia ikhlas? Apa arti munafik? Yuzhirul Islam wa yubtinul kufru. Menzahirkan keislamannya dan menyembunyikan kekufurannya. Mana orang munafik itu kafir juga. Cuma dia pura-pura. Bersama dengan orang Islam, dia macam orang Islam. Bila dia bersama dengan member-member dia, aku sama dengan komen. Tadi olok-olok aja. Kita kena dengar pada ayat ini, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ya, ini orang munafik. Apabila mereka berada di kalangan orang-orang yang beriman, mereka berkata kami beriman. Tapi apabila dia kembali kepada syaitan-syaitan mereka, geng-geng mereka, ketua-ketua mereka, kumpulan-kumpulan mereka, mereka berkata aku bersama dengan komen. Tadi aku bersama dengan orang beriman. Tadi apa? Olok-olok aja, main-main aja. Ya. Itu orang munafik. Jadi kena faham tuan-tuan dan puan, kafir ni ada 4 jenis kafir. Yang pertama murtad, yang kedua musyrik, yang ketiga mulhid, yang keempat munafik. Mana ndak? 4 jenis kafir. Yang pertama murtad. Nak kata tak? Yang kedua musyrik. Nak kata tak? Nak. Musyrik, mensyirikkan Allah, nyembah patung, nyembah pokok, nyembah apa-apalah selain daripada Allah Taala. Itu musyrik. Yang ketiga mulhid, orang komunis, orang sosialis, orang tak percayakan agama, orang tak percayakan Tuhan. Itu namanya mulhid. Yang keempat munafik. Pura-pura beriman tapi sebenarnya kafir. Antara 4-4 ni yang mana Tuhan marah sekali? Yang mana Tuhan marah sekali? Munafik lah. Itu sebab mereka ditempatkan di mana? Di neraka yang terkebawah sekali. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan di neraka yang paling ke bawah sekali. Ngapa ke bawah sekali? Ayo, ngapa ke bawah sekali? Bukan pasal nipu. Nipu ngapa pula bawah sekali pula? Ngapa bawah sekali? Kerana neraka tu lagi ke bawah, lagi panas. Lagi ke bawah, lagi panas. Yang terkebawah adalah yang terpanas. Yang terkebawah adalah yang terpanas. Sebab itu mereka itu ditempatkan di tingkatan yang terkebawah di dalam neraka. Kerana itulah tempat yang paling panas sekali. Dalam neraka-neraka yang lain, itu yang paling panas. Ya. Macam kita nanak nasi lah. Mana dulu jadi kerak, perempuan ada ke pernah nanak nasi pun? Atau beli nasi aja. Ada pernah nanak nasi tak? Yang mana dulu jadi kerak? Bawa ke atas? Tak tahu dah mana? Yang dengan lain tu, yang di bawah lah dulu jadi kerak. Kenapa? Kerana yang di bawah tu dekat dengan api. Yang paling panas di bawah lah. Itu dulu jadi kerak. Mana? Mereka kalau tak ada pakai api, cuba pakai api. Pakai kayu api, tengok. Baru tahu. Ataupun kita pasang aja api tu. Pakai gas apa ya? Pakai poyok elektrik je lah. Pasal dia tutup sendiri. Cuba tu tutup.
Kerak lah, berkerak bawah tu. Itu dia. Yang di atas tu kadang-kadang mantah pun. Tak cukup kayu api. Tak cukup api. Mantah pun kadang-kadang ya. Itu nasi, bukan neraka. Jangan pula ada bercita-cita aku neraka di bawah takut aku, atas tak apa lah. Jangan. Neraka ni atas ke bawah ke tak tahan kita dengan kekuatan apinya. Itu dia 4 jenis orang kafir ya. Nak yang mana? Murtad, musyrik, mulhid, munafik. Nak yang mana? Mana-mana pun tanda. Kesemuanya itu dia kekal abadi di dalam neraka selama-lamanya. Ya. Orang beriman pula dia ada tergolong kepada berbagai-bagai golongan. Ada golongan nabi-nabi, ada golongan rasul-rasul, ada golongan orang yang mati syahid, ada golongan wali-wali. Ya. Ada golongan wali itu wali Allah ya, bukan wali nikah. Wali nikah saya pun wali nikah. Ini golongan orang yang masuk syurga tanpa hisab. Sahabat-sahabat itu golongan orang beriman. Ya. Bawah sekali solehin, dia soleh. Dia tak ada berdosa, dia tak masuk neraka, tapi dia lambat sikit masuk syurganya. Kenapa? Karena dia banyak harta ditinggalkannya. Itu orang soleh. Ya. Di bawah ada orang soleh, itu orang yang tak kekal dalam neraka. Yang di atas ni yang sebut tadi orang yang tak masuk neraka langsung. Yang paling ke bawah orang soleh. Yang ke atas tu rasul-rasul dan nabi-nabi. Itu tingkatan orang yang masuk syurga tanpa hisab. Yang pertama rasul-rasul, yang kedua nabi-nabi, yang ketiga sahabat-sahabat besar, yang keempat orang-orang yang mati syahid, yang kelima wali-wali Allah, yang keenam orang-orang yang sangat sabar, yang ketujuh orang-orang yang miskin tetapi redha dengan kemiskinannya. Itu golongan orang masuk syurga tanpa hisab. Di bawah itu barulah last sekali orang soleh. Last sekali orang soleh. Tapi dia tak masuk neraka kerana mereka mengerjakan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang. Tapi dia buat yang wajib-wajib saja. Yang sunat-sunat dia tak perlu nak buat. Dia orang-orang soleh tu. Okey dah juga, jangan masuk neraka. Dia tinggalkan yang haram-haram je, yang makruh dia tak tinggalkan. Tapi tak diseksa oleh Allah Taala. Itu orang soleh. Mereka tak masuk neraka, tapi lambat sikit masuk syurga. Tak ngapalah, asalkan jangan masuk neraka. Di bawah itu dia masuk neraka dulu, iaitu orang zalim, orang fasik. Dua-dua ni orang berdosa ni ada dua jenis dosa. Satu dosa besar namanya zalim, lagi satu dosa kecil namanya fasik. Kedua-dua ni masuk neraka dulu. Sudah habis dosanya dalam neraka, baru dia keluar dari neraka, dapatlah masuk ke dalam syurga. Ya. Siapa nak kenal? Masuk neraka dulu tak nak? Lah masuk syurga juga nak tak? Tak nak juga. Ya. Sedangkan tuan-tuan, orang masuk neraka ni tinggal satu waktu semayang sahaja masuk neraka selama 60 tahun. Siapa lalu nohon yang kat tangan? Satu waktu tinggal semayang masuk dalam neraka berapa lama? Berapa lama yo? 60 tahun. Akhirat ke dunia? 60 tahun akhirat ke 60 tahun dunia? 60 tahun akhirat. Lalu ke nanggungnya yung. Lalu ke tak lalu ngangguk lah kalau lalu. 60 tahun akhirat. Berapa tahun dunia? Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. 60 tahun di akhirat berapa tahun dunia? Ya Allah. Itu ada ke belajar matematik lain. SPM matematik dapat berapa? Mana dapat tahu jawab apa ni? Ya. 60 tahun akhirat bersamaan dengan 60 kali 1000 kali 365 tahun. Mana datang 365 tahun? 1 tahun 365 hari. Berapa tahun semuanya? Tak tahu, biar saya jawab. 21 juta 900 ribu tahun. Saya lalu nombor. Itu satu waktu tinggal tu.
21,900,000 tahun. Ada tak dulu-dulu ninggal sembahyang? Jangan jawab. Saya tanya dia. Ada tak dulu-dulu ninggalkan sembahyang? Kalau ada, satu waktu tinggal 21,900,000 tahun. Jadi kalau ada dulu apa buat? Qada lah balik, ganti balik. Dulu dah relax, sekarang ganti balik, ya. Begitu juga wanita-wanita. Dulu ada tak ninggalkan sembahyang? Ada tak dia masa beranak tu? Ini orang Melayu ni. Dia beranak. Ya. Orang Melayu kalau beranak dia mesti pantang berapa hari? 44 hari. Mesti pantangnya 44 hari. Kadang-kadang 30 hari dah kering. Nehin nak siwa nak mandi lagi. Ya. Nunggulah nantilah lepas pantang dulu. Belum lagi lepas pantang. Langsung tak nak mandi lagi. Jadi bermakna apa? 14 hari dia meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Satu waktu berapa lama masuk neraka? Berapa lama? 60 tahun. Kalau sehari berapa? Sehari berapa? 60 kali 5. Udah berapa tahun? 300 tahun. Itu sehari. Kalau 14 hari, 300 kali 14. Kiralah sendiri. Itu lamanya dia meninggalkan sembahyang. Itu kalau satu anak. Kalau anak ada 18, kali 18 lagi. Ya. Jadi sebab itu kalau ada lah dulu-dulu ninggalkan sembahyang, ganti balik, qada balik. Mudah-mudahan. Kalau kita mati tengah qada tu macam? Tengah qada tu mati kita macam? Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Alright. This is not the topic for tonight. Bukan tajuk itu malam ni. Tapi dah terlajak tadi tu. Lajak tu kira. Tajuk kita malam ni buka muka surat 27. Iaitu sifat Allah yang ke-9. Al-ilmu. Al-ilmu. Kalau ada al-ilmu. Kalau tak ada al-ilmun. Mim dua di depan mun, ya. Ilmun. Kalau ada al-ilmu. Tak ada pula al-ilmun. Tak betul. Al-ilmu, ya. Artinya mengetahui. Allah tu ada ilmu. Memang Allah tu berilmu. Innallaha sami'un alim, kata Allah, ya. Sungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah tu tahu aja. Atau kita pun tahu. Serupa ke ilmu kita dengan ilmu Allah? Serupa ke ilmu kita dengan ilmu Allah? Nama serupa, tapi hakikatnya tak serupa. Itu apa dia? Allah mengetahui dengan makna nyata. Allah tahu tu nyata, terang, tak ada selindung-selindung, tak ada samar-samar. Meliputi tiap-tiap sesuatu. Apa saja semua Allah tahu. Habuk yang terbang tu pun Allah tahu satu-satu di mana dia nak hinggap, dia tahu. Kita tak tahu. Kadang hinggap habuk atas badan kita pun kita tak tahu. Tapi Allah tahu. Selai daun yang gugur dari pokok tu, kecil je daun tu gugur dari pokok, dari tangkai. Allah tahu ke tak tahu? Tahu. Dengan izinnya baru gugur. Kita tak usahkan daun gugur. Pokok di belakang rumah ada berapa pokok pun tak tahu. Dia ada dusun Royan belakang rumah, ada berapa pokok Royan, tak tahu juga. Bila berbuah baru tahu, bila tak tahu. Jadi banyak yang kita tak tahu. Allah semua dia tahu. Dengan makna terang, meliputi tiap-tiap sesuatu. Sama ada yang itu adalah maujud ataupun yang ma'dum. Yang ma'dum tu yang tak ada. Itu yang ma'dum daripada perkataan Adam. Ain dal mim. Adam. Adam tu tak ada. Bukan Adam ya, Adam nama orang. Ini Adam. Itu namanya ma'dum. Yang Adam tu namanya ma'dum. Semuanya Allah tahu. Tiap-tiap sesuatu pada ilmu Allah Ta'ala bagaimanapun keadaannya, semua Allah tahu. Kita mana yang tak ada malam ni kita tak tahu. Kemana malam ni? Sanu-sanu kemana malam ni? Tak tahu kita. Tapi Allah tahu tak? Allah tahu walaupun tak ada. Benda yang mustahil pun Allah tahu. Benda yang mustahil tu ada ke tak ada?
Ya Allah, yang mustahil ada. Ada tak yang menyerupai Allah? Ada ke tak ada? Yang disembah menyerupai Allah ada ke tak ada? Tak ada. Nah, itu yang kita baca 10 kali tadi lepas maghrib tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu aku janji kita dengan Allah tu tau. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang kusembah melainkan Allah. Wahdah, apa tu wahdah? Apa tu wahdah? Esa, satu. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Tak ada yang menyerupai Allah. Lain-lain semua Allah bukan Allah. Yang dikatakan Allah bukan Allah. Matahari bukan Allah, bintang bukan Allah, langit bukan Allah, bulan bukan Allah. Ya, gunung bukan Allah, pokok besar bukan Allah. Ya. Apa saja yang lain daripada Allah bukan Allah. La syarikalah. Lahul mulk, baginya lah kerajaan. Kerajaan Allah itu saja yang kekal sampai bila. Lantaklah kamu demonstrasi ke, boleh jatuh ke kerajaan Allah Ta'ala? Boleh. Demonstrasi kita. Aku tak mau Allah sebagai Tuhan. Boleh jatuh tak? Semua sekali manusia. Orang Amerika, orang England, orang Australia semua demonstrasi belaka. Boleh jatuh ke kerajaan Allah? Tak boleh jatuh. Ya? Lahul mulk, baginya lah kerajaan. Lain dari kerajaan Allah semua tak kekal. Ya? Tengok kerajaan Napoleon Bonaparte sekejap aja. Tengok kerajaan apa? Kerajaan Hitler. Berapa lama? Adalah belas tahun. Kerajaan Hitler jatuh. Lagi kerajaan siapa lagi? Jamal Abdul Nasir jatuh. Kerajaan apa lagi? Mustafa Kamal Atatürk jatuh. Kerajaan India jatuh. Nehru jatuh. Lagi apa? Soeharto berapa tahun? 32 tahun. Akhirnya jatuh juga. Begitulah kerajaan manusia. Kerajaan Melaka jatuh, tumbang. Kerajaan Sultan Mansur Shah tumbang dan sebagainya. Tapi kerajaan Allah takkan tumbang-tumbang. Lahul mulk walahul hamd. Apa artinya? Dan baginya lah segala pujian. Nak puji siapa? Puji Allah. Jangan puji Haji Ibrahim. Sakit hidung Haji Ibrahim kena puji. Ngapa sakit hidung? Ngapa sakit hidung? Mung kembang dia sampai ke kampung, sakit hidungnya. Jangan harus puji Haji Ibrahim. Nak puji siapa? Puji Allah. Walahul hamd, dan baginya lah segala puji-pujian. Yuhyi wa yumiit, dia menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan di atas setiap sesuatu dia adalah berkuasa. Ini kita puji Allah ni. Aku janji antara kita dengan Allah. Tapi banyak orang tak sempat nak buat aku janji dengan Allah. Lepas salam bah, lepas salam bah, lepas salam bah. Tahu apa bah? Apa bah? Naik bah? Apa bah? Kumbah. Lepas salam kumbah, lepas salam kumbah. Tak sempat nak buat aku janji dengan Allah Ta'ala. Ketik benar agaknya nak aku janji dengan Allah Ta'ala. Tunggulah pesalahnya sehingga Imam habis sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nak ke mana pun, kecuali ada urusan yang penting. Kalau nak berak, bangkitlah. Jangan tunggu lagi terlambat di situ. Kalau tak ada apa, tunggulah sehingga tu imam berkalih, barulah dia boleh berkalih. Kalau tidak makruh tahu hukumnya. Makruh makmum berkalih sehingga imam berkalih. Bila imam berkalih baru makmum boleh berkalih. Dengar ke apa ni? Jadi lepas ini orang tengok siapa yang dulu bangkit. Siapa yang lepas salam bah, lepas salam bah, lepas salam bah. Ini dia. Allah tahu tak dalam hati kita ngapa dia nak bangkit? Tahu tak? Tahu. Kita gemar ke getik ke nyebut nama Allah? Allah tahu tak tahu? Tahu. Jadi sebab itu kita kena paksa-paksa diri kita. Itu Allah mengetahui segala-galanya dengan terang, meliputi tiap-tiap sesuatu, sama ada yang maujud atau ma'dum. Ma'dum itu artinya tidak maujud, tak apa? Does not exist. Benda ni tak ada.
Allah tahu juga benda yang tak ada semua Allah tahu. Ini namanya maujud. Makdum, ya bukan maujud, makdum yang tak ada. Nyata tiap sesuatu pada ilmu Allah Ta'ala, bagaimanapun keadaannya, dalam bentuk apa pun Allah tahu. Besar ke kecil ke, nampak ke tak nampak ke, korban ke, hinggap ke, semua Allah tahu. Maka hakikatnya ialah satu sifat yang tetap ada, yang sabit. Tahu apa arti sabit? Tetap ada, tak pernah tak ada, dulu, kini dan selama-lamanya ada. Itu artinya sabit. Bukan sabit tu pisah bengkok motong rumput tu sabit juga namanya, tapi bukan sabit itu. Sabit tu artinya tetap ada, tak pernah tak ada. Setiap saat dia ada. Tak pernah satu ketika dulu pun tak ada. Akan datang pun tak pernah tak ada, dia tetap ada aja. Itu namanya sabit. Kemudian qadim. Apa itu qadim? Qadim artinya tidak ada permulaan. Dia tak ada tarikh jadi. Ilmu Allah tu tidak ada permulaan. Ilmu kita ada tak permulaannya? Ada. Mula-mula kita lahir apa yang tahu? Kita lahir apa yang tahu? Apa tak tahu? Yang tahu senyum lagi, toyak lagi, ngobak lagi. Apa yang tahu? Berak, kencing, itu yang tahu. Lain tak tahu. Lepas tu lama-lama dah pandai, sudah tahu senyum, sudah tahu cakap, sudah tahu melaung mak, sudah tahu melaung bapa. Kemudian sudah boleh menyolok. Lepas tu sudah boleh apa? Sudah lepas menyolok sudah boleh apa? Sudah boleh merangkak belum lagi, duduk dulu. Lepas menyolok duduk, dah duduk baru merangkak. Sudah merangkak, tidur. Itu memang dia tahu pun. Sudah merangkak apa? Duduk. Duduk dulu merangkak. Itu merangkak dulu baru lalu bangkit, berdiri. Lepas tu baru jalan. Jalan pun tatih-tatih saja. Jalan jatuh. Lepas tu dah tahu berlari. Dah tahu berhambat. Begitulah ilmu kita ni. Lepas tu baru tahu cakap. Sikit. Sekarang ni dah pandai benar cakap. Udah cakap je kau je. Orang suruh diam dia nak cakap juga. Rasulullah suruh diam dia cakap juga. Orang tengah azan pun cakap juga. Tak ada ke orang betul? Dah pandai benar cakap. Hayya 'alas solah kata Tok Bilal. Dia menanya, "Berapa nak ambil nombor ekor tadi?" Cakap juga. Hayya 'alal falah kata Tok Bilal. Dia ngabur kawan. Ini gelang ni di diorang Klian kata. Bukan dia mana yang menyolah mati dengan saya. Pada orang tengah azan apa buat? Diam, dengar azan tu dan jawab. Tapi kerana dia dah tak pandai bercakap, sudah bercakap saja qadir. Orang tengah azan cakap, ustaz tengah ngajar bercakap. Lagi apa lagi? Orang baca khutbah bercakap. Bukan tak baca tu, barang siapa berkata-kata ketika khatib sedang membaca khutbah maka sia-sialah Jumaatnya. Ada tak baca tu? Tapi ada tak orang cakap juga? Ada. Kerana dah pandai cakap. Jadi ilmu kita ni acquired, kata orang putih. Tahu orang putih acquired? Ya Allah. Acquired tu apa? Daripada tak tahu, belajar. Dikumpul-kumpulkan, sudah jadi tahu. Itu namanya acquired. Dia bukan terus-terus tahu tak? Dia belajar baru tahu. Itu namanya acquired. Diusahakan baru dia tahu. Tapi ilmu Allah, adakah Allah mula-mula tak tahu tu belajar baru tahu apa itu kan? Tak. Dia qadim. Qadim ni artinya Allah tu tak pernah tak tahu. Bila-bila pun tahu. Kita ni mula-mula tak tahu. Lepas tu baru tahu. Yang tahu tu pun setakat mana yang diizinkan oleh Allah sahaja. Ilmu kita ni setakat mana yang diizinkan oleh Allah sahaja. Kalau Allah tak izinkan, kita tak tahu. Tapi Allah, dia tak payah, dia memang dia tahu aja. Apa saja pun Allah tahu. Ilmu apa pun semua Allah tahu. Kerana Allah tu Maha mengetahui. Itu bezanya. Itu kita qadim. Lagi azali. Azali dan qadim ni sama maknanya, iaitu tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan. Dia tahu je, tak ada pula belajar dulu baru tahu dah.
baca dulu baru tahu, discuss dulu baru tahu, tak ada. Allah tu tahu aja. Itu namanya qadim lagi azali. Berdiri pada zat Allah Taala. Ya, ilmu tu berdiri pada zat Allah kerana dia sifat. Sifat tu mesti berdiri pada zat. Ilmu tu sifat. Dia tak boleh bercerai dengan zat. Macam putih dengan kepiah, boleh bercerai kan? Boleh bercerai ke putih dengan kepiah? Bak aku putih tu, dia pun bagi kepiah. Aku tak nak kepiah, aku nak putih aja. Boleh? Boleh ke? Tak boleh bercerai. Dia berdiri di atas zat. Kerana dia sifat. Begitu dengan ilmu dengan zat Allah, tak boleh bercerai. Selagi ada zat, selagi itulah ilmu Allah tu tak pernah hilang. Jadi bila pernah tak ada zat Allah, Allah tu kekal segala-galanya. Jadi ilmu pun kekal juga. Ilmu kita kekal kan? Ilmu kita ni manusia tu kekal ke? Yang pertama kita belajar dulu baru dapat. Udah dapat bukan maunya kekal. Kadang-kadang lupa. Ayat-ayat yang kita hafal tu kadang-kadang dah lupa. Tambah dah tua apa saya ni. Kita dah sampai kepada zaman kanak-kanak balik tu. Udah lupa. Itu yang kadang-kadang kuliah tak mau habis-habis tu. Ada dah orang baca kuliah tak habis-habis. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Menung kejap. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Menung lagi. Wala ana abidum ma abadtum. Tak maunya habis-habis. Di belakang ni ada orang mamak nak jual cendol di pasar malam tu. Apa itu imam ni pusing. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Pusing tak mau habis-habis. Sudahnya dia tak tahan, jerit dari belakang. Hei, lakum dinukum taramarika. Baru teringat lakum dinukum waliyadin. Sebab itu tuan-tuan lah, perempuan tak ada jadi imam pun. Kalau first time jadi imam, jangan harus baca kuliah ayyuhal kafir. Takut tak maunya habis-habis. Lagi satu jangan baca apa? Wattin. Jangan harus baca wattin. Itu kalau first time. Lain macam adik kita ni, dia memang dah establish punya imam. Tak apalah. Kalau first time, jangan baca wattin. Gemar sangat, telajak. Summa radadnahu asfala safilin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Itu dah menang. Bila pula aku baca wal asri. Dia baca wattin. Falahum tak jumpa-jumpa. Itu. Ini nasihat saya, bukan dalam kitab pun. Nasihat saya sebagai orang tua, orang yang ada pengalaman. Jangan harus baca. Bacalah ayat yang kalau ditolak tak tumbang punya. Qul huwallahu ahad boleh tumbang kan? Tak ada, baca qul huwallahu ahad. Rakaat yang pertama qul huwallahu ahad, rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Boleh. Kalau first time jadi imam, ya. Jangan terus-terus nak baca yang tinggi-tinggi aja. Jadi orang belakang susah hati. Baik. Itu ilmu Allah ya dibanding dengan ilmu kita. Qadim lagi azali, berdiri pada zat Allah Ta'ala. Dengan dia terang. Terang tu apa? Jelas. Bagi Allah terang dan jelas. Dan nyata pada yang wajib. Yang wajib bagi Allah itu apa? Zat Allah. Itu wajib ada bagi Allah. Tak tergambar akan kita bahawa Allah tidak memiliki sifat yang wajib tu. Itu wajib bagi Allah. Seperti wujud, qidam, baqa' itu apa nama? Zat Allah tu. Mana rupa zat Allah tu? Kita tak tahu. Siapa tahu mana rupa zat Allah? Kita tak tahu biru ke hijau ke merah ke hitam ke kuning ke, kita tak tahu. Gemuk ke kurus ke, tinggi ke rendah ke, tak tahu kita. Kerana Allah tu zatnya sifatnya apa? Laisa kamitslihi syai'. Tidak menyerupai sesuatu yang lain. Selagi boleh kita nampak, selagi boleh kita dengar, selagi boleh kita
pegang sekali selagi boleh kita fikirkan itu bukan Allah. Ya, kita tak tahu. Tapi Allah tahu tak macam mana rupa zat dia? Tahu ke Allah tak tahu? Tahu, dia tahu macam mana zat, macam mana rupanya. Tapi tak ada dikabur. Dia kabur Allah itu laisa kamitsli syai'. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadits. Allah itu tak sama, berlawanan dengan segala sifat yang baru. Selagi kita boleh bayangkan itu bukan Allah Taala. Tapi Allah tahu. Yang wajib cuma Allah tahu. Zat Allah tu Allah tahu. Begitu juga sifat Allah. Allah tahu sifatnya. Wujud, qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadits, itu semua sifat-sifat Allah tahu. Begitu juga dalam Asmaul Husna itu semua sifat-sifat Allah tu. Al-Khabir, Al-Latif, apa sajalah Al-Muhaimin, itu sifat-sifat Allah. Allah tahu semua tu. Kita hakikatnya tak tahu. Begitu juga yang harus, yang wajib Allah tahu seperti zatnya, sifatnya dan juga af'alnya. Af'al itu apa? Perbuatan Allah Taala. Allah tahu. Dia nak buat apa pun Allah buat dengan pengetahuan, bukan tak sengaja, tak ada. Allah tak ada pernah buat sesuatu tak sengaja. Yang gemar tak sengaja apa? Kita. Allah tak ada. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa, kata Allah. Apakah kamu menyangka aku jadikan kamu itu saja-saja? Yang gemar saja-saja siapa? Yang gemar saja-saja siapa? Kita. Nak ke mana ni Azmi? Nak ke Gopeng. Apa sajo? Sajo ni. Saja. Apa buat? Saja katanya. Saja. Tapi Allah tak ada. Mesti ada hikmah Allah jadikan. Allah jadikan kita dengan apa? Apa Allah jadikan kita? Mengapa Allah jadikan manusia dan jin? Untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk beribadah kepada aku, kata Allah, ya. Sebab itu kita ni kalau disebut orang kita ni hamba Allah, kita tak ada marah. Marah kan? Mikir ni hamba Allah lah. Ada yang genggam nak nombok saya, ada? Ada tak? Tak ada, tak marah dia jadi hamba Allah. Seronok dia jadi hamba Allah. Tapi kalau saya kata mikir ni hamba dunia dah macam. Macam? Geram tak rasanya? Geram tak nak nombok tak rasanya? Rasa nak nombok. Pasal dia tak nak jadi hamba dunia. Dia hanya nak jadi hamba Allah Taala. Itu sebab Allah jadikan kita. Ini dah tuan-tuan, ya. Wajib yang ni zat dan sifatnya dan juga pada yang mustahil. Yang itu pun yang mustahil tu benda tak ada. Pun Allah tahu. Ya. Yang ni syarikul bari. Panggilan bagi benda-benda yang mustahil itu syarikul bari, yang menyerupai Allah Ta'ala. Sama ada menyerupai pada zatnya, menyerupai pada sifatnya, menyerupai pada af'alnya. Tak ada benda tu, mustahil. Tapi Allah tahu tak yang mustahil tu? Tahu. Kita yang tak tahu. Benda yang mustahil kita tak tahu, tapi Allah tahu. Itu dia. Lebih-lebih lagi yang harus. Apa arti harus? Apa arti yang harus? Boleh ada, boleh tak ada. Lain daripada Allah, semuanya harus berlaku. Kita ni harus ke, wajib ke, mustahil. Kita ni wajib ke, harus ke, mustahil. Ya Allah, tak tahu dah meh. Harus. Semua kita ni harus berlaku. Ya, boleh ada, boleh tak ada. Kejap ni ada. Kita ni semua chip semua. Tahu apa chip semua? Apa chip semua? Kejap ada, sekejap tak ada. Itu kita. Harus saja, ya. Boleh ada, boleh tak ada. Ya. Kita ni dulu tak ada, sekarang ada, nanti akan jadi tak ada. Itu selain daripada Allah, semuanya harus berlaku tu. Kita ni harus, binatang-binatang harus, nyamuk-nyamuk tu harus, lalat harus. Ya, kipas angin ni harus, surau ni harus, semua sekali ni harus. Ya, bukan wajib, wajib mesti ada. Ini harus, boleh ada, boleh tak ada. Boleh tak terbakar surau ni? Boleh. Bukan suruh minta terbakar pula. Boleh tak terbakar? Boleh. Itu harus. Semua Allah tahu. Ya. Apa yang akan berlaku pada kita, semua Allah tahu berlaku. Itu namanya yang harus.
dan pada segala yang harus, yang belum wujudnya. Kita tak tahu, yang belum ada pun Allah tahu. Kita tak tahu. Apa yang akan dicipta oleh manusia, kita tahu ke? Tak tahu. Tengok alat-alat yang digunakan oleh manusia hari ini. Kadang-kadang tak terfikir ke kita, tapi sekarang ni dah ada. Yang akan datang lagi ada. Mana tahu kan ya? Allah cipta nanti, bukan Allah cipta melalui kita lah. Manusia mencipta alat-alat untuk kehidupan. Contohnya kenderaan lah. Dulu mula-mula kenderaan apa yang dipakai oleh manusia? Apa dia pakai? Manusia mula-mula nak berjalan naik apa? Jalan kaki dulu. Jalan kaki dulu. Lepas tu sudah tercipta roda. Ya tak? Sudah ada kereta kuda, dah ada kereta lembu dan sebagainya. Itu dah ada roda lah tu. Lepas tu sudah tercipta enjin. Maka tercipta dalam motor. Siapa pencipta motor yang pertama? Siapa tahu? Kuis perdana. Ini cikgu sejarah ni tahu. Siapa pencipta motor yang pertama? Ford. Tak betul. Daimler. Pencipta yang pertama namanya Gottlieb Daimler. Dia pencipta yang pertama. Masa itu enjinnya pakai apa? Pakai steam. Tahu steam? Apa steam? Pakai wap. Pakai wap. Itu Gottlieb Daimler. Itu motor yang pertama. Sekarang ni mana kapal motor? Mana kapal motor sekarang? Pakai apa? Pakai petrol. Dah start. Dah ada aircon dalam motor, ada TV dalam motor, semua ada dalam motor sekarang ya. Itu kenderaan. Punyalah hebat ciptaan manusia itu. Tapi semuanya dengan izin Allah Ta'ala. Akan datang mungkin tercipta satu-satu tu kita tak tahu. Kita berjalan dari sini kepo, kita tengok dah jam, traffic jam. Lepas tu kita press button tu, sudah keluar kipas dekat atas. Sudah jadi helikopter. Mustahil kan? Sudah jadi helikopter. Dah traffic jam, dia boleh lepas traffic jam. Sudah berjalan naik atas, naik udara. Tu jalan, ikut lombong pula. Sudah diikat dalam air, dalam lombong tu. Dia rasa nak angkat ikan apa buat? Sudah nyelam. Nyelam kenderaan tu dah jadi apa? Jadi kapal selam. Dah, dia keluar pula. Sauk, tahu sauk? Dia tak tahu nama sauk. Jaring keluar jaring tu. Boleh dapat ikan keli, boleh dapat ikan talapia, boleh dapat ikan kala, boleh dapat ikan apa, semua. Mustahil kan? Akan datang? Tak ada mustahil. Inilah ciptaan manusia. Allah tahu ke tak? Allah dah tahu. Kita tak tahu. Kita mana tahu? Apa lagi ciptaan manusia? Tengok alat-alat pemusnah. Dulu orang berperang pakai apa? Pakai panah, pakai lembing, pakai pedang. Ini hari orang perang pakai apa? Pakai bom, pakai roket. Itu dia. Tapi Allah dah tahu dah. Itu sebab disebut oleh Nabi tanda-tanda akhir zaman tu. Mana Nabi tahu? Nabi ni ahli nujum ke? Ahli nujum ke? Mana Nabi tahu perkara-perkara yang berlaku akhir zaman? Kerana dia bercakap bukan ikut otak dia. Dia bercakap bukan ikut nafsunya. Dia bercakap daripada wahyu yang diwahyukan. Allah yang bagi tahu dia. Itu yang kita belajar tanda-tanda akhir zaman tu. Kita baca hadis 40 perkara yang berlaku di akhir zaman. Ada tak kita tahu? Kita belajar yang tu. Mana Nabi tahu? Kerana apa? Nabi tu dapat wahyu dari Allah Subhanahu Taala. Perkara yang akan berlaku. Ini bukan ramalan tau. Ini memang diwahyukan oleh Allah Taala. Kita zaman sekarang ni tak ada satu pun ramalan yang kita katakan ramalan dari Nabi itu, tak ada satu pun yang meleset dari kebenaran. Semuanya benar belaka. Mana dia tahu? Padahal dia dah lama wafatnya. Kerana dia dapat dari wahyu yang Allah wahyukan. Itu dia tuan. Begitu juga yang harus. Yang belum wujudnya dengan iktibar lagi akan wujud di dalam suatu masa atas jalan yang meliputi kenyataannya tiap-tiap sesuatu. Semua akan dia Allah tahu dah. Tiap-tiap sesuatu sehingga tiada kesudahan bagaimanapun keadaannya. Seperti nikmat syurga. Nikmat syurga ni tuan-tuan dan puan-puan, dia bukan ada kesudahan. Tahu tak? Dia makin lama makin bertambah, makin lama makin bertambah, makin lama makin bertambah, makin lama makin bertambah. Nikmat tu. Sampai bila? Sampai bila? Tak ada sampai.
Tak ada bila-bila. Dia forever and ever and ever. Tapi sudah ada dalam ilmu Allah Ta'ala. Faham ke cakap ni? Walaupun dia tidak ada berkesudahan, tapi Allah tahu apa akan berlaku lepas ini, lepas ini, lepas ini. Allah tahu. Ya? Begitu juga seksa neraka. Orang yang kekal dalam neraka tu, seksanya makin lama makin teruk, makin lama makin teruk, makin lama makin teruk. Sampai bila? Sampai bila? Tak ada forever and ever and ever. Tapi sudah ada dalam ilmu Allah Ta'ala. Itu hebatnya ilmu Allah Ta'ala. Ya. Tak ada kesudahan betul ya. Seperti kenyataan dalam syurga. Seperti azab neraka, nikmat syurga dan azab neraka yang tiada berkesudahan. Maka Allah Ta'ala mengetahui akan dia. Atas jalan tafsir. Seperti tafsir itu detail. Everything Allah knows in detail. Bukan secara rangkum-rangkum je tak. In detail. Satu-satu Allah tahu. Kerana ia menjadikan dia, kerana takluk ilmu Tuhan itu pada azali mengikut bagi segala maklumat. Ilmu Allah tu dia tahu aja apa saja. Ilmu tu ilmu, maklumat tu benda yang diketahui oleh Allah Taala. Semua Allah tahu belaka ya. Yang diketahui oleh Allah Taala itu namanya maklumat. Bukan cakap Melayu ni, cakap Arab ya. Maklumat, benda yang Allah tahu. Dengan makna bersetuju dan muafakat ilmu dan maklum. Ilmu tu pun Allah tahu, maklumat tu pun Allah tahu. Dia bersetuju. Mana yang Allah tahu, itulah yang berlaku. Ya? Tak ada benda yang Allah tak tahu. Semua Allah tahu belaka. Dan semua itu berlaku. Tidak ada khilaf lagi. Kerana yang harus yang lagi akan diadakan itu sabit. Apa itu sabit tadi? Tetap ada. Mesti ada. Tak pernah tak ada. Ya? Tetap ada. Mesti ada. Tak pernah tak ada. Di dalam ilmu Tuhan. Hanya belum diadakan lagi. Ya, sebagaimana firman Tuhan, alimul ghaibi la ya'zub anhu misqalun zarratin fis samawati wala fil ard wala dah tak nampak. Wala asghari min zalika wala akbar illa fi kitabim mubin ya. Fi kitabim mubin. Surah Sabah ayat 3. Ya, artinya Tuhan yang amat mengetahui akan segala perkara yang gaib. Allah tahu perkara yang gaib. Tidak terlindung daripada ilmunya sekecil-kecil barang yang sebesar zarrah. Zarrah ni satu benda yang paling kecil. Itu namanya zarrah ya. Paling kecil. Kita belajar sains, benda yang paling kecil dipanggil atom. Tapi zarrah ni lebih kecil dari atom. Sehingga tak boleh dibelah dua. Itu zarrah. Dalam Islam, benda yang paling kecil dipanggil zarrah. Ya, faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Barang siapa membuat kebaikan walaupun sebesar zarrah, akan diperlihatkan kebaikannya itu. Wa man ya'mal misqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Barang siapa membuat kejahatan walaupun sebesar zarah, akan diperlihatkan balik. Itu zarah ya. Walaupun sebesar zarah, itu pun Allah tahu. Wala barang yang sebesar zarah pun yang ada di langit, dan demikian juga yang tidak terlindung segala perkara yang di bumi, dan tidak ada yang lebih kecil daripada zarah itu. Zarah itu benda yang paling kecil sekali. Tak ada yang lebih kecil dari zarah ya. Dia lebih kecil dari atom. Sehingga tak boleh dibisect. You cannot divide zarah into two. Benar tak boleh. Dia satu saja. Itu paling kecil. Dan tidak ada yang lebih besar daripadanya, melainkan iaitu ada nyata tersebut di dalam Lauh Mahfuz. Semua dah tertulis di Lauh Mahfuz. Yang paling besar pun tertulis, yang paling kecil pun tertulis di Lauh Mahfuz. Itu ilmu Allah Ta'ala. Sempurna ke tak? Sempurna ke tak ilmu Allah Ta'ala? Sempurna. Semua Allah tahu. Apa yang berlaku pada kita, apa keadaan kita, semua Allah tahu. Kita ni ahli syurga ke ahli neraka, Allah tahu. Kita yang tak tahu. Memang Allah rahsiakan pun. Kalau tahu, senang ni. Ini tak tahu. Jadi oleh kerana kita tak tahu qadar kita tak tahu apa nama ketentuan Allah terhadap kita. Ya. Kalau ikut normalnya, kita hendak yang terbaik ke hendak lantak le? Kita hendak yang terbaik untuk kita ke hendak lantak le? Kita hendakkan syurga ke lantak le neraka? Kita hendak syurga, maka
kita berusaha lah untuk mendapatkan syurga. Macam orang menyaga tu pasal malam. Agak-agak dia memang tahu ke laku ke tak laku dia menjaga tu. Tahu ke tak tahu? Tak tahu, tapi dalam hati mereka tu nak laku ke biar lantak lah laku-laku idak-idak lah. Nak apa tu kan? Nak laku. Jadi macam mana? Macam mana? Dia berusaha lah untuk supaya dagangan mereka itu laku. Susun elok-elok. Lepas tu? Betul tak? Pakai bersih-bersih. Betul orang lalu bagi salam. Saya lalu tadi ikut tu tadi tau. Ramai orang salam dengan saya. Nyuruh saya beli. Itu pulang pada saya nak beli ke tak. Tapi mereka usaha nakkan bagilah. Macam orang mancing jugalah. Tahu ke dapat tak dapat? Tahu ke dapat tak dapat? Tak tahu. Tapi kalau nak tahu macam mana? Kalau nak dapat macam mana? Carilah tempat-tempat yang baik, yang nampak ikannya lubuknya. Carilah umpan yang bagus. Lepas tu carilah apa namanya? Carilah time yang bagus. Bacalah apa nama bismillah dulu. Baca wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Baca ayat itu. Contoh ajalah. Kalau nak dapat. Artinya bukan aku yang melontok, tetapi Allah yang melontok. Sesungguhnya Allah itu yang paling baik lontarannya. Ayat itulah. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Itu ayat apa? Orang mancing. Surah apa saya tak tahu. Saya hafal itu. Itu apa namanya? Itu ayat orang perang tu tau. Orang berperang tu. Kalau kita pakai lembing ke, sebelum balik lembing tu baca wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Kenal tu. Dengan izin Allah Taala lah ya. Gitu lagi orang mancing. Contoh aja ni ya. Jadi mudah-mudahan dengan itu dapatlah. Kami dulu sebelum hafal ayat tu macam mana? Joran pancing tu, joran pancing tu. Nyukat itu macam mana? Joran itu daripada buluh kecil tu, buluh yang kecil tu. Nak nyukat joran tu macam mana? Dekor sia. Dia nak sini dekor, sini dekor. Tahu ke dekor? Apa dekor? Dekor apa? Rasi pandai pun. Lawan rasi tu apa? Sia. Kita tak nak sia. Ambil dekor sia. Macam itulah. Kita hendakkan yang terbaik, usaha untuk dapat yang terbaik. Begitulah kita tak tahu ni kita ni ahli syurga ke ahli neraka. Tapi kita hendakkan syurga. Kalau hendak syurga? Kalau nak usaha? Kalau nak syurga? Usahalah untuk mendapatkan syurga. Kalau nak neraka? Usahalah supaya dapat neraka. It's all up to you. Kita ada pilihan. Inna hadainahu sabil. Lagi? Imma syakiran wa imma kafur. Sesungguhnya kami tunjukkan kepada kamu jalan, sama ada kamu nak jadi syukur atau nak menjadi orang yang kufur. Pilih. It is all up to you. Make your own choice. Nak syurga, buat jalan menuju ke syurga. Nak ke neraka? Apa? Kalau nak neraka, lepas ini apa kan? Nak ke neraka apa? Pergi kepoh malam ni. Pergi naik kelab malam ni. Pergi jalan yang kalsum. Tahu ke mana jalan yang kalsum? Tu sebuah lah. Saya pun tahu. Pergilah dalam naik kelab tu. Menarilah. That's the way I like it. Dapat ke neraka. Dapat ke neraka. Demo lagi senang nak neraka. Apa buat? Macam mana nak neraka? Buka tudung. Tengok ustaz rambut I. Dapat neraka. Itu dia ya. Pasal kita tak tahu kita ahli syurga ke ahli neraka, kita tak tahu. Kerana tak tahu, kita kena usaha untuk mendapat yang terbaik ke untuk terburuk untuk kita. Yang terbaik untuk kita. Itu dia usaha ya. Baik. Semua dah tersebut dalam Lauh Mahfuz. Cuma kita tak tahu. Yang demikian nyatalah kepada manusia bahawa Tuhan mengetahui tiap-tiap sesuatu. Sama ada perkara itu terang atau tersembunyi. Semua Allah tahu. Yang terang pun Allah tahu, yang tersembunyi pun Allah tahu.
Sehingga barang yang dalam hati dan angan-angan manusia pun Tuhan mengetahui. Itu pun Tuhan tahu. Yang dalam hati kita ni Tuhan tahu tak? Dalam hati tuan-tuan dia Tuhan tahu ke dah? Bila nak berhenti ustaz ni? Bila nak berhenti? Tuhan tahu nanti kan? Saya pun tahu. Tengok dah gelisah, ada apa mula-mula bersilap tu selemput tu silap. Itu dah tahu lah tu nak nunggu berhenti cepat tu. Tuhan tahu lah ke tu? Semua tahu lah ke? Apa yang terkandung dalam hati kita tu Tuhan tahu lah ke? Yang demikian bangkitlah perasaan manusia takut dan gentar daripada melakukan kesalahan. Kerana Allah dah janji, orang yang kufur dan maksiat dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Allah cerita pula tentang kehebatan, kedahsyatan neraka. Jadi mudah-mudahan dengan itu kita terasa takut nak melayakkan diri masuk ke dalam neraka. Kerana segala perkara itu terang dan nyata pada ilmu Tuhan. Pada bila-bila masa. Bukan kejap tahu, kejap tak tahu, tak ada. Bila-bila pun Allah tahu. Dan bagaimana juga keadaannya. Apabila manusia sampai ke darjat ini, barulah dinamakan sebenar-benar mengenal dan mengetahui serta percaya kepada ilmu Tuhan. Barulah dia tahu, dia kenal benar bahawa Allah tu Maha mengetahui. Barulah dia dapat mengenal betul ilmu Allah Ta'ala tu macam mana. Kalau dia tahu Allah tahu aja, berani ke nak ngambil nombor ekor? Berani ke? Asal hujung minggu ngambil, asal hujung minggu ngambil, berani ke? Kalau Allah kita sedar Allah tu tahu aja, nampak aja, udahlah tahu nampak pula tu, dengar pula tu, berani ke nak ngumpat? Anu, berani ke? Allah tu dengar pula tu. Bukan saja dengar, tahu pula tu. Bukan saja tahu, dengar, nampak pula tu. Kalau kita sedar Allah tu nampak, berani ke nak kesana kemari pakai seluar pendek. Tapi ada orang yang berani. Ada ke tak ada? Nampak tu. Itulah manusia. Sudah tahu, buat juga. Berani ke nak nyemur kain ketang dada? Berani ke? Sudah tahu. Allah sentiasa nampak. Selain daripada itu, malaikat ada dua orang kiri kanan. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, kata Allah. Sentiasa ada di sisi kamu dua orang malaikat. Apa kerjanya? Nama seorang namanya kiraman, seorang lagi namanya katibin. Apa kerja mereka? Mereka mengetahui apa saja yang kamu buat. Kejap ni ada tak dua orang malaikat tu? Ada ke tak ada? Dia bawa apa? Dia bawa kamera, tahu? Digital punya kamera, nak gambar kan. Nak gambar Sudin. Sudin tengah nongok aja tengok saya tu ya. Dia nak gambar Ayub ni. Dia nongok aja tengok saya tu. Tu nak gambar orang lain pula belakang tu, tengah nyandur tu. Nampaknya. Ada tak yang begitu? Kejap ni tak ada lah. Ada. Esok ditayang semula. Ini gambar komadin masa dunia dulu. Ini gambar komad tengah nari. Ini gambar komad tengah pakai seluar pendek. Ini gambar komad tengah nyemur kain ketang dada. Semua akan ditunjuk kembali. Tadi sudah saya bacakan ayatnya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa membuat sesuatu kebaikan walaupun sebesar zarah akan diperlihatkannya. Dia nampak dia baca Quran, esok akan dia nampak lah dia tengah baca Quran, dia semayang, dia mengaji, dia tolong orang miskin dan sebagainya. Dia buat kebajikan. Tu siapa buang tai cicak dekat masjid ni pun. Dia akan nampak balik tu. Ditunjukkan oleh Allah Taala. Tapi buat kejahatan juga akan ditunjukkannya kecuali mereka yang bertaubat. Kalau dia bertaubat tak ada dah tunjuk. Allah delete. Tahu apa delete? DELETE apa?
delete apa? Padamnya. Dulu tak semayang kerana kurikulum sekolah di-delete dituan. Tapi syarat qada lah ya. Dulu ngambil nombor ekor di-delete oleh Allah Taala. Dulu pakai seluar pendek main sepak takraw di-delete oleh Allah Taala. Ya, dulu apa? Dulu mencuri rambutan di-delete oleh Allah Taala dan sebagainya. Semua akan diperlihatkannya. Ya. Ini kita belajar bab akidah ni supaya kita tahu mengaitkan dengan kehidupan kita. Ya, bukan sekadar belajar Allah itu ilmu tahu saja, tahu Allah tu tahu saja tapi buat maksiat berani juga. Ya. Mengapa kita belajar ni? Supaya kita terhindar dari melakukan sebarang maksiat. Supaya terhindar dari melakukan sebarang dosa. Supaya kita hanya nak mengumpul pahala sahaja di sisi Allah Taala. Ya. Supaya nanti akan terkumpul pahala. Dapat kitab esok dengan melalui apa? Di mana kitab kita nak ambil esok? Melalui tangan kanan kita. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa dapat kitab amalannya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisap dengan hisap yang ringan dan akan kembali kepada keluarga dengan rasa gembira. Ndak kita nak. Kalau ndak, buatlah segala kebaikan. Jangan berani-berani melakukan benda-benda yang menyebabkan kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang ke-10 al-hayatu. Wallahu a'lam. Memang dah suspend ni. Tidak nak berhenti Ustaz ni. Berhentilah tu ya. Itu akan datang kita baca insya-Allah. Al-hayatu. Ya, bukan al-haya'u. Al-haya'u artinya malu. Al-hayatu artinya hidup. Allah itu hidup ya. Akan kita bicara pada tahun depan lah insya-Allah ya. Ya. Tahun depan lah. Ini bulan 12. Kalau panjang umur lah. Kalau tak panjang umur, banyak ustaz lagi sini ada. Ya. Baik, that is all for tonight. Any objection? Tak ada objection. Any questions? No question. Any comments? No comment. Suruh berhenti lekat lagi. Okey, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Salah silap minta ampun, minta maaf. Ya, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil